Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haziq, Cikgu harap dah bersedia untuk kita belajar bab baru, iaitu bab 7 udara. Okay, pada minggu lepas, Cikgu dah bagi nota dan juga projek untuk dilakukan supaya kita boleh memahami apakah komposisi udara sebenarnya. Okey, kenapa kita harus menjaga udara kita ni? Kalau kita tengok dalam bab ni, gambar apa yang Haziq nampak ni? Ada tak kita pernah kan belakang sekolah kita penuh dengan benda-benda ni kan? Itu sebab sekolah kita ni mudah sangat kotor. Sebab sekolah kita ni terletak di betul-betul belakang sebelah kilang. Okey? Tetapi kita juga perlu terapkan nilai-nilai murni kepada orang yang mengurus kilang ni, supaya bahan yang dikeluarkan ni bukan bahan yang boleh menyebabkan kita di sekeliling ni sakit, ya. So, apakah yang terdapat dalam udara sebenarnya dan bagaimana kita dapat memelihara kualiti udara? Kita tengok gambar ni menakutkan, ya. Okey, iaitu orang yang sedang penat, ya, kerana tersedut pelbagai bahan kimia, ya, yang kotor dan boleh menyebabkan penyakit seperti respiratory lah, penyakit pernafasan. So, apakah komposisi udara? Apa maksud komposisi, Haziq? Posisi tak? Tak pernah kan? Okey, maksud komposisi ni kandungan. Kandungan udara, ya. Kandungan yang mempunyai nisbah-nisbah yang tertentu. Okey, apa maksud pembakaran? Kita tahulah kan? Bakar. Guna api. Pencemaran udara? Asap. Yes, yang terdiri daripada pelbagai-bagai caralah untuk udara ni dicemari. Okey. So let us look at di mana kalau kita ingat, ya, berlaku jerebu, ya. Jerebu negara kita pada satu ketika dahulu disebabkan oleh apa dah jerebu? Dia ingat tak? Asap. Pembakaran terbuka. Nampak? Oleh negara jiran. Siapa negara jiran kita tu masa tu? Indonesia. Yes, very good. Jerebu ni yang memudaratkan kesihatan. Akhirnya sekolah pun ditutup. Betul tak? Jadi kita pun adalah satu perkataan ataupun istilah yang dikenali sebagai IPU, Indeks Pencemaran Udara. Yang mana kita boleh tengok sekolah ni akan ditutup sekiranya IPU melebihi 100, di mana tahap pencemaran dah jadi tak sihat. Apatah lagi yang lebih daripada 200 dan 300. Okey, jadi itulah dia panggil kualiti udara dikira. Kita kata kualiti tu maksudnya ia dikira daripada indeks pencemaran udara. Kunci yang akan kita perolehi daripada pembelajaran kita di bab 7 ini, yang pertamanya oksigen. Okey, pernahkah kita tahu apa dia oksigen ni? Tahu oksigen. Yes, yang paling penting untuk kita sedut, sedut. Bila kita sedut, sebenarnya kita tak tahu apa yang berlaku selepas kita sedut. Tahu tak apa yang berlaku lepas kita sedut? Apa berlaku? Dia masuk kat mana? Dia pergi kat mana? Siapa yang guna oksigen tu? Dan lepas guna apa jadi? Lepas guna kita pun jadi karbon dioksida. Yang ni kita hembus. Betul tak? Betul. Okey, kemudian kita ada juga gas nitrogen. Apa dia gas nitrogen ni? Siapa yang nak dia ni? Kita tak nak Sini kita ada geng kita yang nak dia. Tumbuhan, ya. Okey, untuk dia panggil adalah proses pisah nitrogen macam ni.
Okey, kemudian kita ada gas nadir, iaitu gas yang tak aktif lah ya, tak aktif seperti gas-gas ni lah, neon, helium, argon, krypton, xenon. Itu adalah gas nadir. Gas nadir. Itu gas yang tak aktif. Okey, seterusnya kita ada kita karbon. Okey, macam mana tadi cikgu cakap lepas kita sedut kita jadi hembus. Itu kita lah tu dipanggil. Maksudnya lepas dia jadi kalau kita tengok kita nyamuk misalnya dah daripada jentik-jentik kepada telur jadi jentik-jentik, lepas tu jadi nyamuk. Maksudnya dia bertukar-tukar. Itu maksud kita ni. Okay. Seterusnya pemanasan global. Yang ni yang menjadi isu kita sekarang ni. Sebab itulah kita sebut-sebut green technology. Kenapa kita perlukan green technology? Sebab bumi kita sekarang sudah semakin panas. Dia dipanggil kesan rumah hijau. Okey. Pembakaran terbuka, pembakaran dan alat memadam api, seterusnya pencemaran udara. Okey, itulah yang akan kita explore. Ini adalah proses kita sedang engage. Apa maksud engage? Engage ni maksudnya kita sedang berada dalam fasa tahu apa yang kita akan belajar. Okey. Dan seterusnya kita akan explore. Explore ni maksudnya kita sedang menyiasat, kita sedang explore. Itu maksud explore ni meneroka. Meneroka. Let's explore what is in our air. Dalam udara kita ada apa? Ada oksigen. Kita tahu oksigen je lah yang kita tahu. Okey, betul. Oksigen sama dengan dioksida tu je kita tahu. Okey, itu sekolah rendah. Okey, sekarang kita cuba tengok apakah aktiviti yang pertama untuk merekod komposisi udara. Bagaimana kita kata ada oksigen tapi berapa banyak? Itulah. Maksudnya komposisi tu yang penting. Komposisi ni maksudnya kuantiti lah. Kuantiti dalam bentuk nisbah, dalam bentuk grafis ya. Okey, mencerahkinkan komposisi udara daripada carta pi. Maksudnya carta pi ni adalah satu carta yang menunjukkan berapa banyaklah kuantiti udara yang terdapat dalam keliling kita ni. Okey, mewajarkan kepentingan gas oksigen, gas karbon dioksida, gas nitrogen, gas nadir dalam kehidupan seharian. Maksudnya banyak mana ni benda yang ada dalam kehidupan kita ni, tapi kita nak tahu guna dia. Kita tahu banyak mana, apa pula guna ataupun aplikasi dia dalam kehidupan kita. Seterusnya kita mestilah mengagumi, menghargai, mensyukuri nikmat yang Allah bagi ni, iaitu gas-gas yang ada ni dalam kehidupan kita ni dikekalkan ya, supaya tidak berlaku ketidakseimbangan. Kalau kita kata oksigen makin sikit kita kata oleh COVID ke oksigen dia tinggal 60, 50, 30 kata mati dia. Tak ke kita rasa macam apa panggil bersalah ya, kerana kita tidak tahu oksigen perlu dalam tubuh kita, dan bila oksigen turun kita relax ya. Kita tak nafas pun kita tahu macam mana cara nak bernafas dengan betul semua. Masa Allah bagi oksigen banyak ni 100% ni, kita tak jaga. Macam mana cara tak jaga? Ada cara dia yang kita buat juga. Manusia juga yang buat ya. Okey, menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kitar oksigen dan kitar karbon. Maknanya ini sudah termasuk dalam aras tinggi. Murid-murid mesti cipta alat ataupun menginovasi alat untuk menyelesaikan masalah kepada alam sekitar kita. Dengan cikgu sebut tadi lah ya, kita menggunakan bahan-bahan yang terbuang tu untuk mewujudkan bahan baru, ataupun kita panggil dia apa dia? Recycle. Betul tak?
Baja dengar. Betul. Macam plastik kan. Yang kita ada keliling kita ni janganlah kita dibakar gitu. Kita kena guna semula, reduce, reuse and apa lagi? Reuse, reduce and recycle juga. Okay, kita start. Haziq nak klik. Kita tengok bagaimana kita dah tahu dalam bab jirim dulu, kita tahu udara ni apa dia? Udara adalah jirim gas kan? Ini ada 3 bekerja mencari gas, betul tak? Betul. Dan kita telah buat satu eksperimen yang menunjukkan bahawa walaupun dia udara ni, walaupun dia gas, tetapi dia mempunyai apa? Dia mempunyai isi dan memenuhi ruang. Bermakna dia boleh diukur isi dia dan juga isi padu dia. Okey, jadi itu dalam bab 5 kita dah jumpa. Okay, sekarang kita tahu bahawa semua benda hidup memerlukan udara. Saja hidup, dia ada udara. Apa dia benda hidup dalam dunia kita? Tumbuhan. Kita ada 2. Satu, tumbuhan. Satu, kita ada haiwan. Manusia ni termasuk dalam haiwan lah sebab dalam haiwan ni ada 5 pula. Ingat tak? 5 ni. Tak ingat dah? Mamalia, amphibia, reptilia, ikan dan burung. Mari. Mari. Jadi kita ni terdiri daripada, kita adalah dalam kelas mamalia. Ya. Kan daripada mamalia tu nampak macam manusia, kucing, harimau semua, tapi kita ada juga yang pelik-pelik sikit yang kita katakan platypus. Dia macam itik tapi dia mamalia. Lagi kita ada ikan paus yang juga nampak macam ikan tapi mamalia. Lagi kita nampak kelawar, Batman kelawar. Macam burung tapi mamalia. Itu yang uniknya pengelasan haiwan. Okey. Seterusnya udara yang bersih ni sebenarnya penting untuk kelangsungan hidup kita. Kelangsungan hidup ni maksudnya kita selamatlah, selamat. Okey, udara yang bersih tidak mempunyai warna dan bau. Oleh itu kita dapat melihat udara walaupun udara mengandungi banyak bahan. Sebab apa? Warna dia clear lah, clear. Bila kita ambil gambar, kalau dia rebu dulu, kita akan tak nampak clear sebab terdapatnya pencemaran lainnya. Okey. Apakah yang terkandung dalam udara sebenarnya? Ini nak kita nak. Sebab tu Haziq lepas ni Haziq boleh buat satu infografik lah, iaitu notan dalam bentuk yang mudah kita nampak. Itu apa ni? Satu, nitrogen. So kita kena buat satu nitrogen ni warna lain. Banyak nitrogen ni rupanya 78%, hampir 100%. Oksigen yang sangat penting ni kenapa sikit? 1% je. Nasib baiklah karbon dioksida yang membahayakan 0.07%. Tapi karbon dioksida diperlukan oleh satu lagi benda hidup yang lain, iaitu tumbuhan. Kita ni haiwan perlukan oksigen, tapi tumbuhan perlukan karbon dioksida. Nasib baik tumbuhan tak perlukan oksigen juga. Kalau tidak, dahlah sikit berebut-rebut pula. Dahlah dia tu banyak, tumbuhan tu kan banyak, pokok-pokok tu tak? Okay, Allah itu maha adil. Dan akhir sekali kita ada gas nadi seperti yang kita cakap tadi, iaitu gas yang terdiri daripada helium, argon, neon, xenon dan krypton. Tak sampai pun 1%, kurang daripada 1%, iaitu 0.97%. So komponen-komponen lain yang terdapat dalam udara ialah selain daripada gas-gas tadi, kita ada juga mikroorganisma. Yang seperti kuman, COVID semua tu di sini lah. COVID di sini, COVID ni. Lepas dia panggil airborne. Ingat tak istilah airborne? Udara. Maksudnya COVID ni dia ada dalam udara ni sekarang. Dan komuniti kita. Ini kalau kita tak pakai mask keluar tu, most probably kita akan dapat. Okay. Wap air. Yes, wap air. Banyaklah bukti wap air ni sebab negara kita ni kan ada sungai. Lepas tu Haziq dah belajar baru ni tajuk apa? Penyejatan. Ingat tak? Kan bila ada longkang, bila ada air tertakar mesti berlaku penyejatan. Iaitu proses cecair air bertukar menjadi apa?
gas. Dan of course gas tersebut adalah dipanggil wap air. Sekarang kalau kita sentuh-sentuh kita tak nampak, tapi sebenarnya ada. Contohnya kita bernafas sekarang, letak tangan sini kat hidung. Cuba hembus nafas. Ada kat hidung ke mulut ke. Terasa tak panas? Tak? Dan sebenarnya itu adalah wap air. Dan ramai ada dalam dunia ni. Semuanya bernafas. Menghasilkan wap air. Selain daripada air lokal dan tidak. Okey, so habuk. Akhir sekali habuk. Kita tahulah, habuk ni wajib dihadam. Tak? Makan luar tepi jalan tu kita kena nampak je bersih, tapi kita kena tahulah bahawa terdapatnya habuk duduk lekat kat situ kalau dia tak tutup. Okey, so kuantiti komponen-komponen ini adalah kecil dan sering berubah bergantung pada masa dan tempat. Dan sebagai contoh, wap air di kawasan hutan atau selepas hujan ataupun hujan tu adalah lebih banyak berbanding dengan hari panas di kawasan biru. Bergantung pada kawasan. Okey, inilah yang dikatakan carta apa ni? Carta apa ni? Carta pie. Carta pie ni salah satu cara untuk kita menganalisis data selain daripada graf. Carta pie. Okey, kita ada carta palang. Carta palang. Okey. So nampak di sini. Sebab itu bila kita tengok baca ni malahnya nak baca. Tapi kalau kita tengok pada carta pie, kita sudah nampak jelas. Yang mana paling banyak? Kuantiti gas apa yang paling banyak? Nitrogen. Nitrogen. Waktu ini 78%. Manakala diikuti oleh Oksigen 21%. 21%. Lagi? Gas nadi, gas nadi. Dan campuran bahan-bahan lain 1% lah dia tu kan kita bentangkan, dan gas karbon dioksida sangat sedikit. Okey. So sekarang kita tengok cabaran ringan sikit, apakah hubungan antara kandungan wap air dalam udara dengan pembentukan awan dan hujan. Itu kita mikir sikit. Hubungan ni maksudnya semakin lah. So kalau Haziq dah jawab cabaran ni, kalau hubungan je mesti sebut semakin. Semakin apa, maka semakin apa. Ingat tak masa kita buat hipotesis kan? So, semakin banyak kandungan wap air kita bagi sini dalam udara, semakin mudah tak pembentukan awan atau hujan. Betul tak? Bila lepas panas sangat-sangat, tiba-tiba boleh jadi hujan yang sangat lebat. Betul tak? Betul. Sebab apa? Sebab kita dah faham bahawa rupanya wap air tu bukan hilang ya. Bila air tu kering, tapi dia naik sebagai wap. Ya. Bila dia naik, dia berkumpul jadi awan. Jadi awan nanti kata aku kandung air sampai tempat sejuk. Aku pun cair. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu batu, bayang pun hilang. Ingat lagi lagu tu kan? Ingat. Itu adalah lagu yang berunsurkan saintifik lah ya. Yang mana dia melibatkan satu proses hita air. Ingat masa Haziq buat tu, cikgu video Haziq cikgu dah share dalam kursus cikgu. Yes, cikgu sekolah rendah, mereka ada tajuk hita air. Jadi cikgu kata, bagus juga kalau cikgu share yang hita air yang Haziq buat ni. Tapi kami di sekolah menengah kita belajar tajuk tu dirim kan. So cikgu share dalam grup Telegram. Okey. Lepas tu kita, bila sebut kita ni macam cikgu cakap lah, mula-mula start dengan kolam ataupun sungai. Bila berlaku matahari terik ya, pada waktu panas terik, apa yang berlaku? Berlaku kat sini. Berlakulah penyejatan kan. Itu penyejatan. Yang ni proses pertama ni. Air ketika menjadi wap. Lepas tu di awan ni, bila dia tak sampai lagi tempat sejuk, dia tak cair lagi, tak jadi hujan lagi. Tapi bila sampai tempat sejuk, maka dia berlaku proses yang kedua, iaitu kondensasi kan. Ini penyejatan. So itulah yang perlu Haziq share kepada kawan-kawan nanti buka sekolah nanti kan. Okey, so setengah penyakit seperti sesama, batuk disebabkan oleh mikroorganisma dalam udara. Itu kita tahu dah tadi. Dan sekarang kita dah alami dengan COVID-19. Alright, sebelum kita berhenti ya, cikgu nak jelaskan apa projek yang cikgu bagi. Projek yang cikgu bagi minggu lepas tu. Cikgu rasa
sangat menarik. Kalau Haziq nak bubuh air warna hijau boleh, biru boleh, merah boleh. Pink. Warna pink boleh. Banda. Asalkan tidak jenis lah. Kalau jenis dia payah nak nampak kan. Tak boleh. Okey. Petang ni dah Haziq buat. Lepas tu videokan dengan baiklah. Kalau boleh muka depan tu. Okey kawan-kawan, hari ni saya akan buat satu aktiviti di rumah yang bertujuan untuk menentukan teratas oksigen dalam udara. Jom. Dan lepas jom tu barulah Haziq pun memvideokan proses-proses. Alat-alat yang diperlukan ialah satu gelas yang mempunyai diameter yang seragam. Gelas yang sama saiz dari bawah sampai atas. Satu besen. Besen tu carilah besen apa-apa. Besar. Besen tu tak ada besar sangat. Nanti kalau cikgu akan tunjuk contoh Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.